Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Aida dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Hari ini kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan tentang program KAK, iaitu keperluan atau kehendak. Okey, seterusnya saya akan menerangkan bahagian sinopsis. Okey, program KAK ini adalah program keperluan ataupun kehendak. Okey, program ini mempunyai dua bahagian modul yang utama, iaitu bahagian pertama fokus tentang pengurusan keuangan yang terdiri daripada 6 celik keuangan. Okey, bahagian kedua pula memberikan tumpuan pelaksanaan sesi latihan untuk mengukuhkan dan memperkayakan kefahaman penggunaan modul tentang kandungan ke-6 elemen tersebut. Okey, teori yang digunakan adalah teori keperluan Maslow, iaitu terdiri daripada fisiologi, keselamatan, kasih sayang, penghargaan dan kendiri. Okey, model yang digunakan dalam program ini adalah model ADI 1987. Anggaran bajet kami adalah 3,620. Selamat sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Saya Boni Sudakrishnan akan menyatakan mengenai rasional program keperluan dan kehendak. Pengguna perisian dalam meningkatkan tahap keberkesanan pengurusan kewangan peribadi komuniti, iaitu daripada pengkaji Suraya binti Abdul Rahman dan rakan-rakannya menyatakan peningkatan statistik golongan yang muflis pada usia yang muda di negara kita sangat membimbangkan. Hal ini menunjukkan pengurusan kewangan individu yang sangat lemah. Justru, sistem ini dicipta untuk membantu individu secara amnya untuk mengenal pasti perbelanjaan yang terlibat dalam bajet bulanan mereka. Rasional program adalah tinjauan kajian literatur menyatakan pelajar-pelajar didapati menghadapi masalah mengurus kewangan dengan efisiensi di mana mereka diperlukan bimbingan awal iaitu masih berada pada sesi persekolahan sekolah menengah. Rasional keduanya adalah program ini amat diperlukan meningkatkan kemahiran mengurus kewangan. Murid-murid didapati menghadapi masalah penambangan wang yang diperlukan bimbingan program KAK sebegini untuk mengurus kewangan. Selamat sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Seterusnya saya akan menerangkan tentang mini kajian. Sebelum program KAK ini, kami menjalankan beberapa kajian-kajian lepas untuk memperkukuhkan lagi program KAK ini. Antaranya ialah 60% daripada keseluruhan individu muflis di Malaysia adalah terdiri daripada golongan belia. Yang ni kami setelah rujuk kepada berita harian online pada tahun 2019 didapati golongan belia yang inilah muflis di Malaysia terdiri daripada 60%. Seterusnya, pengetahuan tentang asas perekonomian merupakan salah satu faktor penting dalam kejayaan pengurusan kewangan seseorang individu. Kajian ini pula dilakukan oleh Syahidah Muhammad Zaini dan Azizi Amizi Hashim pada tahun 2001. Seterusnya yang ketiga pula, mengadakan program pendidikan dengan lebih agresif seperti bengkel, seminar, ceramah berkaitan dengan kewangan dan pengurusan kewangan peribadi untuk meningkatkan lagi pengetahuan kewangan mereka di samping mendedahkan kepada mereka produk-produk kewangan yang ada. Kajian ini pula dilakukan oleh Nurul Liana Hussein, Liana Shazwina Rosli pada tahun 2021. Mereka pun dah menyatakan program pendidikan atau bengkel seminar perlu didedahkan kepada para pelajar untuk mengetahui pengurusan wang lebih dalam. Seterusnya, tahap pengetahuan mengenai kewangan merupakan isu yang penting dalam tingkah laku atau sikap pengurusan wang. Kajian ini pula dilakukan oleh Nur Anisia Sepiai dan Jaima Ramli pada tahun 2019. Kajian ke-5 pula, selain itu didikan keluarga turut memainkan peranan dalam mempengaruhi tingkah laku kewangan seseorang remaja. Kajian ini pula dilakukan oleh Bona pada 2018. Keluarga juga memainkan peranan penting dalam pengurusan kewangan. Ibu bapa perlu mendidik pelajar-pelajar dari sejak kecil lagi tentang kepentingan wang dan pengurusan wang. Ini akan memudahkan mereka berbelanja ikut keperluan mereka. Yang terakhir pula,
Isominova pada tahun 2017 dalam kajiannya menyatakan bahawa sikap pelajar terhadap wang mampu membentuk literasi kewangan mereka. Selain itu, sikap pelajar juga mempengaruhi pengurusan wang mereka dalam mengetahui yang mana keperluan dan yang mana kehendak mereka. VC program ini adalah ke arah mewujudkan pengurusan kewangan yang cekap, berkesan dan berhema. Dan seterusnya, misi program ini adalah untuk melahirkan pelajar yang bijak mengurus kewangan peribadi seharian secara berhemat melalui wang saku yang mereka terima setiap hari ke sekolah. Mari kita melihat matlamat program keperluan dan kehendak. Program keperluan dan kehendak dicipta sebagai satu medium bagi membantu pelajar-pelajar tingkatan 4 mengurus kewangan masing-masing dengan cara yang lebih efektif dan cermat. Okey, seterusnya objektif program KAK ialah yang pertama, pelajar akan dapat mentaktifkan wang sebagai alat pertukaran dalam transaksi dan dapat mengaitkan antara pendidikan, pendapatan, kerjaya dan juga potensi pendapatan peribadi. Okey, yang kedua, pelajar akan dapat membuat keputusan keuangan peribadi secara lebih sistematik berdasarkan maklumat daripada sumber yang boleh dipercayai. Yang ketiga pula, pelajar akan dapat meningkatkan kemahiran untuk merancang dan mengurus wang secara berkesan dengan mengenal pasti matlamat keuangan dan membuat perancangan perbelanjaan. Okey, yang keempat pula, pelajar akan dapat meningkatkan kemahiran untuk merancang dan mencapai matlamat jangka panjang yang berkaitan dengan simpanan dan pelaburan bagi membina jaminan keuangan dan kekayaan. Okey, yang kelima pula adalah pelajar akan dapat meningkatkan kemahiran untuk membuat keputusan berdasarkan maklumat yang mencukupi berkaitan dengan hutang yang ditanggung dan dapat mengekalkan kepercayaan kredit. Okey, yang terakhir pula, pelajar akan dapat meningkatkan kemahiran untuk menggunakan strategi pengurusan risiko secara wajar dan kos efektif bagi meminimumkan kegagalan keuangan dan memelihara kekayaan. Seperti mana diketahui, setiap program adanya keperluan. Bagi program ini, keperluannya adalah majoriti pelajar tidak dapat membezakan antara keperluan dan kehendak. Dan telah wujudnya budaya berhutang di kalangan pelajar sekolah. Malah majoriti pelajar menyatakan bahawa ibu bapa tidak melibatkan mereka dalam perbincangan mengenai hal-hal kewangan keluarga. Dengan program ini, saya berharap pelajar sekolah akan memperoleh ilmu menguasai bidang pengurusan kewangan dan mahir dalam bidang kewangan serta keusahawanan. Untuk melihat keberkesanan program itu, peserta dinilai daripada segi pengetahuan, sikap, tingkah laku serta kemahiran dalam aspek pengurusan kewangan peribadi, kepenggunaan, keusahawanan dan penggunaan lestari menerusi ujian pra dan pasca iaitu pre and post evaluation. Baik, sekarang saya meneruskan dengan analisis program daripada unsur OBB, konsep OBB. Iaitu OBB adalah mengenai pengurusan prestasi dan ia fokus kepada pembentukan strategi. Dan ia juga mengenal pasti program untuk melaksanakan strategi yang sedia ada dan ia sentiasa berpegang kepada tujuan penubuhan, iaitu purpose in life. Seterusnya, OBB juga memfokuskan outcome berbanding input dan output dan ia adalah pendekatan bersepadu merangkumi perancangan, belanjawan, pelaksanaan laporan, pemantauan dan penilaian prestasi, iaitu program KAK telah pun mengandungi merangkumi segala unsur yang ada pada OBB. Seterusnya, ia juga mewujudkan hubungan melintang dan menegak yang jelas bagi pengurusan program yang lebih cekap. Seterusnya, OBB menyediakan maklumat prestasi yang sistematik bagi tujuan membuat keputusan pada akhir program ini. Seterusnya, ia juga menetapkan matlamat akhir dan menambah baik accountability di semua peringkat. So, pendek kata, OBB adalah satu perjalanan yang lengkap. Baik, seterusnya saya meneruskan dengan ROI.
Mengapa ROI itu penting dalam program ini? Pengiraan ROI membantu dan mengetahui jumlah pendapatan yang anda peroleh melalui pengiklanan dengan Google Ads. Okey, contoh ya yang tu. Okey, anda juga boleh menggunakan ROI untuk membantu anda menentukan cara membelanjakan belanjawan anda. Okay, contohnya, jika anda mendapati bahawa kempen tertentu menjana ROI yang lebih tinggi daripada kempen lain, anda boleh memperuntukkan belanjawan yang lebih pada kempen yang berjaya ini dengan mengurangkan belanjawan pada kempen yang menunjukkan prestasi yang kurang baik. Anda juga boleh menggunakan data ROI untuk meningkatkan prestasi kempen yang kurang berjaya. Teori yang kami menggunakan dalam program KAP ini, teori yang kami menggunakan dalam program ini ialah teori keperluan Maslow, iaitu kami menerangkan keperluan-keperluan yang perlu kepada murid. Contohnya yang paling bawah sekali, udara, air dan makanan. Ini adalah keperluan fisiologi. Yang kedua, keselamatan pula. Yang ketiga, kasih sayang kawan keluarga. Yang keempat, penghargaan iaitu penghormatan. Yang kelima adalah kesempurnaan. Kami menerangkan keperluan fisiologi, keperluan sosial, keperluan rohani yang murid harus tahu sebelum membuat perbelanjaan sesuatu. Ini adalah benda-benda keperluan yang perlu ada. Yang lain, kalau kehendak lain, kami menerangkan apa itu keperluan dan kehendak dengan menggunakan keperluan teori keperluan Maslow. Seterusnya, di bahagian paling bawah piramid, keperluan manusia yang paling asas akan berada diikuti oleh jenis, keinginan lain dan keperluan yang lebih besar atau lebih tinggi, semuanya dalam urutan menaik mencari puncak piramid. Dalam urutan pertama, mereka harus memenuhi keperluan fisiologi, diikuti oleh keselamatan, hubungan, pengakuan dan keperluan penemuan diri, semuanya dalam urutan berturut-turut. Bentuk piramid untuk mewakili atau menjelaskan dalam teori Maslow ini adalah kaedah terbaik untuk menggariskan secara tepat hierarki keperluan manusia menurut Maslow. Dalam program ini terlebih dahulu, para murid diterangkan tentang keperluan atau kehendak mengikut dan berpandukan kepada teori Maslow. Kami memilih model AD Rosette 1987 yang mengandungi 5 stage, iaitu Analyze, Design, Develop, Implement dan Evaluate. Okey, dalam stage pertama, kami akan mengenal pasti masalah melalui temu bual, soal selidik, tinjauan ataupun mana-mana kaedah yang sesuai. Seterusnya, mengenal pasti faktor atau punca yang menimbulkan masalah ini. Seterusnya, kesemua analisis ini dilakukan bagi memastikan reka bentuk program bersistem yang dihasilkan menepati memenuhi keperluan pengguna ataupun peserta yang sebenarnya. Dalam fasa ini juga kami akan memastikan matlamat objektif program ini dapat menyelesaikan masalah yang telah timbul, dan kumpulan sasaran juga akan ditetapkan. Kandungan strategi program pendekatan pedagogik juga akan dianalisis bagi menyelesaikan masalah ini. Seterusnya, stage reka bentuk, iaitu dalam stage ini kami akan memindahkan maklumat daripada fasa analisis dan menentukan kandungan aktiviti, kaedah penyampaian, reka bentuk, strategi. Dalam stage ini kami akan menentukan kandungan, iaitu modul yang akan diedarkan, adakah ia dalam peta minda ataupun seperti esei, dan juga akan menentukan kaedah penyampaian yang mana mudah dicapai oleh peserta. Stage ketiga itu develop, melibatkan proses membangunkan, menghasilkan berdasarkan reka bentuk, iaitu menyediakan kertas kerja, menetapkan EJK, menetapkan tentatif dan catagan yang mana akan membantu menjalankan program tanpa sebarang gangguan ataupun tanpa sebarang gangguan teknikal juga. Seterusnya, fasa implement, iaitu fasa pelaksanaan program ini. Program ini akan dilaksanakan seperti dirancang dan juga akan diubah sesuai mengikut penglibatan peserta. Fasa kelima,
iaitu penilaian. Penilaian akan dijalankan bagi memastikan program ini telah menyelesaikan masalah yang ditimbul dan juga adakah program akan boleh diteruskan pada tahun seterusnya. Program ini akan menilai melalui soal selidik ataupun kuis ataupun mana-mana kaedah yang bersesuaian. Skop tugas ahli jawatankuasa projek KAD ialah yang pertama adalah pengerusi kita iaitu Encik Khairul bin Bidin, Pengetua SMK Konvent Kelang, dan skop kerja beliau adalah memberi arahan yang jelas dan tepat kepada ahli jawatankuasa dan mempengerusikan mesyuarat perancangan program KAD, bertanggungjawab memastikan semua perancangan untuk program KAD dan mengawasi perjalanan ahli jawatankuasa dalam segala aspek. Yang kedua adalah timbalan pengerusi Encik Zahri. Beliau berperanan untuk menjalankan tugas-tugas pengerusi semasa ketiadaan beliau dan memberi pandangan untuk kelancaran program. Yang seterusnya adalah naib pengerusi pertama iaitu Puan M. Subetra, mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa sekiranya ketiadaan pengerusi dan mengatur dan mengawasi perjalanan kewangan program dan bertindak menasihati jawatankuasa dalam sesuatu perkara. Dan seterusnya adalah setiausaha Puan Maziatul Mazna, memanggil mesyuarat jawatankuasa dengan persetujuan pengerusi dan menjalankan segala keputusan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat dan laporan program dan seterusnya bertanggungjawab berkenaan dengan urusan surat menyurat. Dan akhir sekali dan yang kelima adalah ahli urus setia iaitu kami pelajar sarjana pentadbiran pendidikan UKM, Puan Buaneswari, Puan Siti, Cik Hashwini, Puan Anita, Puan Umar Dewi dan Puan Kirtana membantu membuat persiapan program dan membantu membuat persediaan awal sebelum mesyuarat dan membantu tugas ahli jawatankuasa lain-lain. Pengacara majlis kita adalah Puan Tineswari dan Nur Maisara binti Ahmad untuk setiap hari Sabtu yang di mana program ini dijalankan, iaitu tugas beliau adalah menyediakan teks ucapan dan mengacara majlis sehingga selesai mengikut tentatif yang telah disediakan. Dan seterusnya adalah bacaan doa, iaitu mengetahui bacaan doa adalah Puan Fatin Maisara dan Ustaz Badrul. Dan seterusnya adalah protokol dan iaitu Puan Mala. Puan Mala akan merangka tentatif program dan memastikan program berjalan dengan lancar. Dan seterusnya adalah ahli teknikal Encik Abdul Ghani dan Muhammad Hafizan, menyediakan medium siaran, memastikan medium untuk berfungsi dengan baik dan mengendalikan laptop. Dan seterusnya adalah video dan slide program untuk program KAD ini. Encik Liao Chiping dan Wanisa Mariada akan menyediakan slide taklimat berdasarkan slide yang diberikan oleh penceramah dan juga menyunting video yang berkaitan dengan program KAD. Dan seterusnya adalah Encik Badri Hamzah berperanan untuk menyediakan backdrop, banner dan juga poster untuk program KAD ini. Dan beliau akan menampal banner pada awal bulan Februari dengan bantuan AJK Persiapan. Seterusnya untuk pendaftaran penyertaan, Puan Yong Heme dan Ahmad Mazlan akan menyediakan borang penyertaan dan menyediakan QR code dengan memastikan senarai nama peserta diserahkan kepada urus setia. Dan seterusnya adalah pendaftaran kehadiran pada hari program ini dijalankan. Dan juga seterusnya adalah jemputan majlis penutup iaitu Encik Bishan Singh dan Puan Parimala, iaitu dengan menyediakan mendapatkan senarai jemputan, menyediakan surat jemputan kepada para tetamu dan mendapatkan pengesaan kehadiran. Seterusnya adalah pamphlet. Pamphlet akan disediakan dan untuk program KAD dan mengedarkan pamphlet atau cara kepada tetamu, dan juga cenderahati akan diberikan kepada VIP dan juga kepada penceramah. Sijil penyertaan turut diberikan oleh Encik Muhammad Ridwan dan Cornelia Hairun, dan seterusnya adalah jurugambar Encik Mahadev Shankar, dan beliau akan merakam video sepanjang sesi program ini dijalankan dan juga gambar juga. Seterusnya adalah dokumentis laporan iaitu Puan Wimala dan juga Muhammad Aiman bin Rabul. Mereka akan menyediakan laporan dokumentasi. Akhir sekali adalah penyelaras slot, terdapat 15 slot, anda boleh rujuk kepada tentatif, dan tugas mereka adalah memastikan semua video ataupun slide disediakan sepenuhnya dan memberi penerangan secara teori kepada peserta dan merupakan tunjang utama dalam menjayakan program ini dan juga mengendalikan program ini dengan tanpa bosan dan juga dengan menyeronokkan. Sekarang saya meneruskan dengan tentatif program. Program ini akan berlangsung selama 4 bulan, bermula bulan Februari 2022 sehingga Mei 2022 dan dilaksanakan pada setiap Sabtu selama 2 jam untuk tempoh 16 minggu.
Modul program dibangunkan sendiri oleh tenaga pengajar yang terdiri daripada urus setia program membabitkan 10 unit asas dalam modul iaitu wang dan sejarah, keperluan versus kehendak, matlamat kewangan, simpanan dan pelaburan, institusi kewangan di Malaysia, bajet dan belanja, kepenggunaan, pengurusan kredit dan hutang, keusahawanan dan penggunaan lestari. Pelaksanaan program menggunakan pendekatan secara bersemuka, kelas mingguan, latihan dalam dan luar kelas, lawatan sambil belajar, kem intensif dan hikmat nasihat serta bimbingan yang berterusan. Program KAP ini dijalankan selama 6 bulan bermula dari bulan Januari dan berakhir pada minggu pertama bulan Jun. Januari minggu pertama kami telah membuat pembentukan jawatan kuasa dan mesyuarat induk. Minggu kedua pula tindakan jawatan kuasa. Jawatan kuasa mula melakukan kerja-kerja persiapan-persiapan untuk program ini. Minggu ketiga pula mesyuarat jawatan kuasa, kami mengadakan mesyuarat jawatan kuasa. Minggu keempat bulan Januari pula kami mengadakan taklimat program dan persediaan program. Bulan Februari minggu pertama hingga Mei minggu keempat kami telah menjalankan program KAP ini dan minggu pertama pada bulan Jun kami mengadakan postmortem tentang program ini. Seterusnya, anggaran perbelanjaan. Anggaran ini disediakan berdasarkan tentatif program KAP. Program ini akan dijalankan selama 4 bulan iaitu 16 minggu. Dalam program ini, murid-murid akan berbayar RM10 untuk modul, manakala modul ini akan digunakan 13 minggu untuk melaksanakan program ini. Seterusnya, kami juga akan mendapat sumbangan dari PIBG untuk melaksanakan lawatan sambil belajar ke Intan dan kami akan menggunakan duit sebanyak ringgit Malaysia 1,900 untuk bas dan makanan guru seramai 10 orang. Makanan murid akan dibayar oleh murid sebanyak RM10 dan juga kami akan menentukan RM120 untuk memberi sijil penyertaan kepada peserta ataupun murid sebanyak 50 peserta dan sijil guru juga akan disediakan bagi sebagai penghargaan kepada guru yang menjalankan program ini. Sijil ini akan dibayar oleh pihak sekolah dan juga kami akan sediakan duit emergency ataupun spek sebanyak 500 dan duit ini akan didapat daripada PIBG. Penggunaan duit ini adalah untuk menggunakan masa emergency. Contohnya jika untuk kelas mingguan itu parent tak dapat sediakan makanan, kami akan menggunakan duit itu untuk menyediakan makanan kepada murid. Dan 9 elemen perancangan program iaitu yang pertama adalah misi dan wawasan organisasi, iaitu pendidikan di Malaysia adalah salah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang. Penempatan misi dan visi program selaras dengan misi dan visi sekolah serta memenuhi hasrat masyarakat, iaitu aspirasi murid dianjurkan PPM 2013 hingga 2025. Okey, yang kedua adalah rasional perancangan. Setiap perancangan projek atau program perlu dibangunkan iaitu perlu mempunyai rasional untuk memastikan wajar ataupun tidak program ini dilaksanakan. Okey, menerusi dengan mini kajian yang kami telah lakukan, 60% daripada keseluruhan individu muflis di Malaysia daripada golongan belia, iaitu daripada merujuk kepada Berita Harian 2019. Okey, rasional seterusnya adalah program ini amat diperlukan bagi meningkatkan kemahiran menguruskan keuangan peribadi. Okey, yang ketiga, penentuan matlamat dan objektif. Okey, hierarki penentuan objektif perlu jelas, ringkas dan tidak menimbulkan keraguan objektif. Program ini ditetapkan berdasarkan matlamat sekolah. Matlamat program ini juga ditetapkan mengikut kesesuaian dengan dasar falsafah
Dan prosedur KPM selari dengan memenuhi ciri-ciri SMART. Okey, yang keempat pula mengenal pasti strategi pelaksanaan. Okey, pihak pentadbir dan pihak sekolah menyiapkan modul-modul pengurusan keuangan dengan teliti bagi pelajar-pelajar untuk lebih memahami juga pembelajaran dan pengajaran sepanjang program berlangsung dengan lebih seronok dan tidak membosankan. Program ini dibuat secara kolaboratif bersama 5 orang peserta. Okey, yang kelima, penilaian tindakan pula merujuk kepada 3 langkah sebelum, semasa dan selepas program. Tindakan sebelum, penilaian berdasarkan tinjauan awal soal selidik. Ketika pula, semasa menjalankan aktiviti, pelajar akan dipantau melalui modul-modul yang dijalankan dan di setiap akhir modul, latihan diberikan secara berkumpulan dan kita akan dapat lihat pelajar sebenarnya faham ataupun tidak. Okey, yang keenam, pemilihan tindakan. Dalam pemilihan tindakan, pihak penganjur atau pihak sekolah akan memantau dari semasa ke semasa peserta-peserta program KAD ini. Kesesuaian pemilihan tindakan turut akan memberi implikasi dan yang positif dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pencapaian murid. Okey, yang ketujuh adalah penggubalan rancangan. Di elemen penggubalan rancangan ini, setelah memilih tindakan, pihak sekolah perlu menggubal rancangan. Ini adalah program jangka pendek iaitu program 4 bulan. Pelibatan semua lapisan warga sekolah dengan skop tugas terperinci. Pihak penganjur perlu maklumkan kepada pihak ibu bapa bahawa anak mereka perlu mengikuti program ini. Pihak penganjur harus menyediakan instrumen penilaian program dan instrumen penilaian penceramah kepada peserta pada hari terakhir program untuk menilai keberkesanan program. Okey, yang ke-8, pengawalan proses dan penetapan piawai. Iaitu perancangan tidak mungkin dapat dilakukan dengan jayanya tanpa kawalan yang sistematik. Projek pengawalan akan menyelenggara kualiti dan menetapkan piawaian yang dikehendaki. Okey, yang terakhir, perancangan semula iaitu cadangan. Jika program KAD ini kurang berjaya, maka kita perlu rancang semula. Pihak pentadbir akan membandingkan hasil dengan piawaian. Ia akan dirancang semula dengan membuat tindakan pembetulan di bahagian aktiviti dan juga tidak diketepikan laporan pasca nilai, program dan cadangan intervensi didokumentasikan. Segmen ini, saya akan menjelaskan aktiviti projek mengikut 6 proses perancangan. Proses pertama, menentukan masalah dan keperluan. Pihak sekolah telah menentukan masalah dan keperluan program ini melalui Google Form penggunaan wang saku. Elemen yang merangkumi proses ini adalah misi dan wawasan organisasi yang mendukung objektif program keperluan dan kehendak. Proses kedua adalah mengenal pasti objektif program. Pihak penganjur melihat bahagian SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang dan cabaran untuk menetapkan objektif program yang diterapkan pada elemen penentuan dan matlamat. Elemen ketiga adalah proses menjana program penyelesaian di mana mengenal pasti strategi pelaksanaan dan penilaian. Ia akan menjana suatu penyelesaian untuk masalah merealisasikan dengan keperluan dan kehendak. Ia juga akan menjana idea kreatif mengikut dunia kewangan pada masa kini dengan tidak membebankan pelajar dari segi mengurus kewangan. Proses seterusnya adalah memilih reka bentuk program. Memilih reka bentuk program adalah ianya di bawah elemen pemilihan tindakan sejajar dengan Dasar Kementerian Pendidikan Malaysia dan Dasar Kementerian Kewangan Malaysia yang di mana menitikberatkan program merupakan satu inisiatif untuk melestarikan pendidikan kewangan meskipun dalam situasi berbeza. Data-data daripada tinjauan soal selidik pelajar-pelajar tingkatan 4 menunjukkan implikasi membuat keputusan kewangan peribadi secara sistematik agak tidak memuaskan. Oleh itu, pihak sekolah telah memilih reka bentuk yang sesuai pada masa kini. Proses seterusnya adalah melaksanakan reka bentuk program, iaitu penggubalan rancangan dan pengawalan proses serta penetapan piawai. Pihak penganjur harus merangka skop kerja jawatankuasa pelaksanaan program ini. Penceraian skop kerja perlu dinyatakan dengan terperinci dengan objektif program. Manakala cartagan mengikut minggu dan bulan, tentatif program harus merangkumi masa, tempat, jumlah peserta dan perincian aktiviti program. Proses terakhir adalah menilai program. iaitu penganjur boleh menilai keberkesanan program KAD
dengan memberikan satu borang khas yang disediakan oleh pihak sekolah untuk mengira jumlah penyimpanan duit pelajar-pelajar tingkatan 4 pada hari terakhir program ini. Jika tidak mencapai objektif program ini, tindakan perancangan semula wajar dilakukan untuk masa hadapan. Dalam ketidaktentuan keadaan ekonomi semasa, bukan sahaja golongan pekerja sahaja yang perlu mengawal kewangan, akan tetapi golongan pelajar juga tidak terkecuali. Dan sikap boros dan berbelanja yang sering diamalkan harus dikikis, dan sebagai pelajar dan juga biarpun belum mempunyai sumber pendapatan, mereka perlulah bijak merancang kewangan agar kehidupan mereka lebih terjamin. Dan melalui program kad ini ia memberi impak dan kesan yang positif dalam kalangan pelajar, di mana pelajar telah memberi tindak balas dan reaksi yang positif terhadap program ini. Dan program ini membantu murid memahami kepentingan pengurusan kewangan terutamanya dalam kehidupan seharian. Dan ia memberi kesedaran awal terhadap diri dan juga dapat membentuk tabiat pelajar untuk menguruskan kewangan dengan betul dari peringkat awal. Kerana kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya.